bersama Ustaz Haji Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penabi dan sama hadir Syarudin, saya mendengar mereka sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir ini, dan kita berada pada ayat yang ke-69. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ghafir ayat ke-69 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun. الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Maksudnya, tidakkah kau melihat orang yang selalu membantah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka dapat dipalingkan? Iaitulah golongan yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utuskan. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu engkau persekutukan? Tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah yang digambarkan oleh Allah SWT terhadap golongan yang ingkar ini. Jadi ayat ini masih lagi tentang seruan untuk mengesahkan Allah, mengimani hari kebangkitan, pembalasan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Jadi dia merupakan satu uslub, satu gaya bahasa persoalan, menimbulkan persoalan, mengapa kau tidak pelik ke melihat golongan yang telah pun mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti ini. Tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, telah bincangkan kisah yang dikemukakan dalam kuliah-kuliah terdahulu, bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan perkara ini boleh tuan-tuan lihat sebagai contohnya dalam majalah Solusi, dalam isu yang ke-39 yang lalu, kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi ke negara Syam. Sayyidina Umar pergi ke negara Syam, Palestin ini 3 kali. Salah satu kunjungan ini baginda telah pun melalui biara seorang Yahudi. Sayyidina Umar manggil ni, waktu itu Islam ni kuat, jadi pemimpin orang Islam ni sangatlah terhormat, terpandang. Dia panggil rahib ini keluar, rahib ini pun keluar, mendapatinya, melihatnya dari tingkap biara tersebut. Sayyidina Umar melihat wajah rahib, tiba-tiba Sayyidina Umar menangis. Para sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa tuan menangis? Sayyidina Umar menjawab, aku teringat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Ghashiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada hari itu wajah menjadi tunduk hina, bekerja kuat di dunia dahulu dengan kepayahan, tetapi menjadi bahan bakaran api neraka di akhirat kelak. Buat kerja sia-sia tuan-tuan yang mulia kat pasal. Kerja-kerja yang tidak pernah disuruh oleh Nabi-Nabi yang diutuskan kepada datuk nenek moyang mereka. Tak pernah pun suruh hidup rahbaniyah seperti itu. Tidak boleh berkahwin, tidak boleh makan daging, tidak boleh keluar, kena pakai pakaian yang seperti itu, seperti warna kering, setengah pemimpin agama-agama lain, kan? Riwayat ni ada disuruh oleh Imam Al-Hakim dan Mustadrak daripada Abu Imran Al-Jawni. Tuan-tuan yang mulia kat pasal, dia mengandungi pengajaran yang sangat sahih untuk kita fikirkan. Jadi Sayyidina Umar menangis kerana kasihan. Sayyidina Umar hiba melihat orang yang tekun beramal tapi amalannya dalam kesesatan, tidak akan menyelamatkannya dari menjadi bahan bakaran api neraka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mereka ni orang kafir yang selama hidup di dunia tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah SWT. Segala aktiviti yang mereka lakukan berorientasikan keuntungan dunia dan juga
maruah diri semata-mata, walaupun tahu dia membawa pengikut-pengikut penganut-penganut agama tersebut dalam kesesatan, tapi kerana balasan dunia dan kesombongan diri menyebabkan dia kekal dalam kesesatan tersebut. Kan kebaik kalau dia buat perkara-perkara kesalihan, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah sekalian. Dia kalau buat benda-benda yang saleh, berpandukan kepada kehendak Allah, masuk Islam umpamanya, maka balasannya bukan saja bab dunia. Dia mendapat kebahagiaan dunia, kesenangan, dia hidup seperti orang lain. Nabi-Nabi pun berkahwin, Nabi-Nabi pun memiliki harta seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya-kaya. Maka menjadi contoh kepada umat untuk diikuti. Kalau mampu menjadi kaya, mengapa tidak? Akhirat besok mereka akan dapat keuntungan akhirat pula, syurga dengan segala nikmatnya. Tapi malang sekali golongan ni tiada hidayah Allah SWT, maka hiduplah di dalam kesesatan. Jadi janganlah kita menjadi seperti mereka. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi dalam ayat yang Allah SWT kemukakan di sini supaya umat Islam faham, allazina yujadiluna ni maksudnya golongan yang memperdebatkan, walaupun dia tahu kebenaran, tapi dia sengaja mencari-cari bukti untuk mengatakan bahawa Islam tidak benar. Alangkah banyaknya dalam suasana dunia globalisasi pada hari ini, melalui YouTube-nya, melalui Facebook-nya, dia menyiarkan benda-benda dusta terhadap Islam, padahal dia tahu benda itu memang tidak ada asasnya. Kalau tuan-tuan ada peluang untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan ni, tuan-tuan bacalah buku bertajuk Keindahan Islam. Buku Keindahan Islam ni ada diterangkan isi kandungnya oleh penulis sendiri dalam Facebook Ustaz Hazan Muhammad. Tuan-tuan boleh kaji dan lihat apakah aspek yang tuan-tuan boleh bantu untuk berdakwah, khususnya kepada orang Islam yang lemah iman, yang mudah terpengaruh dengan daya-daya palsu musuh-musuh Islam itu. Mengapa orang perempuan tidak boleh jadi imam? Mengapa orang lelaki mendapat faraid lebih daripada orang perempuan? Mengapa Islam mensyariatkan jihad? Jawapannya sungguh konkret, tuan-tuan. Amat membantu kita memahami pendustaan, tipu hela, da'iyah-da'iyah palsu oleh golongan musyrikun terhadap Islam itu sendiri. Milikilah kitab yang bertajuk Keindahan Islam, karangan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Dia mengumpulkan pandangan para ulama Islam, menjawab tomahan-tomahan yang dikemukakan musuh-musuh Islam. Tuan-tuan, pada kuliah yang terdahulu kita dah bincangkan bahawa Muhammad bin Sirin, tokoh tafsir yang terkemuka ini, mengatakan maksud alam tara ilal ladzina yujadilun, maksudnya kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya, sama ada di kalangan orang kafir ataupun orang Islam sendiri. Tentulah Muhammad bin Sirin ini tidak mereka-reka pandangan tersebut, tuan-tuan. Siapa tidak kenal Muhammad bin Sirin? Jika kita yang kenal Muhammad bin Sirin menganggap beliau ni seorang tokoh tafsir mimpi. Tidak, tuan-tuan, dia bukan seorang tokoh tafsir mimpi saja. Tuan-tuan tahu tak latar belakangnya? Dia berada di level selepas para sahabat, maknanya tabi'i. Siapakah gurunya, tuan-tuan? Guru-gurunya antaranya adalah Abdullah bin Abbas, antaranya Abdullah bin Umar, antaranya Abdullah bin Az-Zubair, antaranya Abu Hurairah, antaranya isteri-isteri Nabi yang salam yang masih hidup. Muhammad bin Sirin, tuan-tuan, sebenarnya merupakan anak kepada seorang hamba milik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi bapa kepada Muhammad bin Sirin ni namanya Sirin adalah hamba kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang tokoh hartawan, tokoh ahli perniagaan yang terkemuka di Madinah berkat doa Nabi SAW untuk beliau. Doa ni seringkali saya ajarkan kepada tuan-tuan. Itulah doa, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fi dari wa barik li fima ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfirli. Hafallah doa ni, tuan-tuan, ini satu kebaikan. Ya Allah, perbanyakkanlah anakku dan hartaku, luaskan rumahku, berkatilah aku pada semua kurniaanmu kepadaku, panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu, perbaikikanlah amalanku dan ampunkanlah untukku. Masya Allah, 7 kebaikan dihimpunkan doa tersebut, tuan-tuan. Jika tuan-tuan minat, sebahagian daripada doa ni ada dicatatkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang saya kumpulkan untuk tuan-tuan yang ikuti kuliah tafsir ini. Sekiranya tuan-tuan melihat doa yang sempurna ada dalam Facebook Ustaz Hazan Muhammad. Doa ni doa Nabi untuk Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik memiliki kebun kurma yang paling banyak di Madinah. Dah tu kebun kurmanya pula buahnya besar daripada kurma-kurma orang-orang lain. Dan buah kurmanya, penjelasan dan ta'liq oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bahawa kurmanya ditulis oleh Dr. Al-Fatih Al-Fatah Abu Ghudah dalam bukunya Safahat. Kurmanya mengeluarkan
korma. Anas bin Malik berkat doa Nabi ni menerbitkan bau yang harum. Saiznya lebih besar. Ketika berlaku kemarau menimpa kebun-kebun korma di Madinah, kebun korma Anas tidak terkesan sedikit pun. Ni dia Anas bin Malik yang menjadi majikan, bahkan sebaik-baik majikan, guru kepada Sirin. Dan akhirnya Anas bin Malik melihat Sirin seorang yang tinggi takwanya, dia telah bebaskan Sirin sebagai orang merdeka. Bila dia telah berkahwin, maka dia telah pun jatuh hati kepada Maula. Maula ni maknanya hamba saya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, orang yang saleh dipilih orang salihah juga. Orang salihah tidak akan dikahwini melainkan oleh orang yang saleh. Nanti kita belajar perkara ini dalam ayat Allah SWT berkaitan dengan perkahwinan. At-tayyibat lit-tayyibin, khabithat lil-khabithin. Nanti kita belajar ayat ini tuan-tuan oleh Allah sekalian. Jadi bila pemilihan ini berlaku, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahu ini merupakan hamba kepada bekas hamba kepada Anas. Anas Malik adalah sahabat Nabi yang saleh, maka hambanya tentulah saleh juga seperti tuannya. Dan Sirin pun memilih Safiyah, hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kepada imannya, menjadi tuntutan utama dalam kriteria pemilihan. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, mereka pun dikahwinkan. Dan datang hadir dalam perkahwinan tuan-tuan bukan sembarangan orang tuan-tuan. Yang hadir dalam mendoakan perkahwinan ni adalah sahabat-sahabat Nabi SAW ridwanullahi alaihim ajma'in. Siapa yang mendoakan untuk mereka? Masya Allah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Siapa yang datang tengok? Masya Allah, isteri-isteri Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Faruq radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini semua Masya Allah. Apalah jenis perkahwinan yang sebegini dihadiri orang saleh tuan-tuan. Tak perlulah kita buat perkahwinan kalau setakat nak berbangga-bangga tuan-tuan. Tidak ada doa daripada orang saleh. Lihat di perkahwinan dihadiri oleh orang-orang yang hebat-hebat. Bayangkan doa mereka telah pun mencorakkan kehidupan dua orang mempelai ini. Lalu selepas perkahwinan ni, maka beberapa waktu kemudian isteri kepada Sirin ini telah pun mengandung dan lahirlah seorang anak lelaki yang dinamakan sebagai Muhammad. Ini kita sedang belajar rajulun min rijali tafsir, seorang daripada penyampai ilmu tafsir yang merupakan mata rantai ilmu tafsir itu sampai kepada kita. Generasi kedua selepas sahabat tuan-tuan. Jadi budak lelaki ini hidup pada zaman yang penuh ketakwaan, kewarakan menguasai suasana pada waktu itu. Dia lahir dekat Madinah. Tiap-tiap hari dia sembahyang di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan para sahabat. Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ya Allah, bintang-bintang semuanya tuan-tuan yang bergemerlapan ilmu mereka. Maka anak ini daripada kecil telah pun ditunjukkan, diajar, dibawa oleh bapanya untuk hadir dalam kuliah-kuliah ini sampai oleh para sahabat. Masya Allah, hebat tak tuan-tuan? Bawalah anak-anak kita pergi jumpa dengan alim ulama kan, bawalah anak-anak kita pergi ke kuliah-kuliah ilmu, supaya dorongan, kecenderungan lebih kepada perkara itu banding dengan perkara-perkara keduniaan yang lain. Kemudian keluarganya pun bawalah anak ini selepas dia mendapat ilmu yang secukupnya. Ilmu ni tak pernah cukup tuan-tuan. Di Madinah mereka pun berpindahlah ke Basrah. Ni kita sedang berkenalan dengan seorang pentafsir Quran yang terkemuka di kalangan tabi'in yang mentafsirkan ayat ini. Maksud yujadilul mujadalah yang maksudkan di sini iaitu al-mail ilal ahwa, cenderung pada hawa nafsu. Tentulah pandangan beliau ni berasaskan kepada pandangan para sahabat, gurunya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Zaid bin Thabit. Masya-Allah, guru-gurunya hebat tuan-tuan, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berpindah ke Basrah. Dan di Basrah ni juga, walaupun Basrah merupakan satu bandar baru yang diasaskan oleh Um'an, tapi dia penuh dengan para sahabat. Kerana para sahabat ini merupakan mujahidun, mereka pergi untuk berperang di sana. Jadi Muhammad bin Sirin ini hidup di Basrah dalam keadaan hidupnya hanya untuk ilmu dan juga ibadah. Tapi dia tidak lupa kepada pesan ayahnya. Ayahnya dulu merupakan hamba kepada seorang peniaga besar di Madinah, itu sahabat Nabi Anas Malik
maka kecenderungan perniagaan itu pun tidak pernah luput daripada diri. Mulia sahabat ni, mulia tabi'in ni. Pada kisah ni tuan-tuan menarik untuk kita hayati, kita fahami agar dia mencorakkan cara berfikir kita, cara bertindak kita, kerana mereka ni merupakan golongan-golongan yang telah pun menempa syurga Allah SWT, bahkan telah pun menikmatinya tuan-tuan di alam barzakh. Penting untuk kita hayati. Tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan bacalah daripada buku yang bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ni wajibkan diri kita untuk baca sebelum tidur tuan-tuan, kerana dalamnya penuh dengan contoh-contoh terbaik generasi salafus saleh yang Nabi telah ajar didik mereka. Mereka tidak pernah belajar di tempat-tempat yang tinggi, universiti yang hebat, universiti ternama, kolej-kolej yang hebat, tak ada tuan-tuan. Tapi mereka ni belajar daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah mereka manusia yang mengungguli sejarah. Jil Quran al-Farid, mereka itu merupakan generasi Quran yang unik. Dan kata Abu Hasan Ali An-Nadawi dalam kitab beliau bertajuk Mazhar Khasiran Alam min Hitatul Muslimin, sejarah telah pun mandul daripada melahirkan, mengulangi, mencipta, melahirkan generasi yang unggul seperti mereka. Betul, nanti kita akan kisahkan lagi perkara ini dalam kuliah akan datang. Muhammad bin Sirin bukannya pentafsir mimpi semata-mata, itu satu daripada kebijaksanaan, kehebatan ilmunya. Tapi yang lain daripada itu, beliau merupakan seorang muhaddis, seorang faqih, seorang mufassir. Nanti yang penting untuk kita fahami, kerana mereka ni adalah antara yang terlibat tafsir Al-Quran, nama mereka disebut dalam tafsir-tafsir. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.